Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi hari ini chapter 11. Kita melangkah masuk dalam chapter 11, deformation of solid. What does it mean by deformation of solid? Deformation of solid is the change in form of the solid. Form means size, okay, size, shape. Okay, size and shape of the solid. Ada satu lagi aku lupa. Apa dalam bahasa Melayu yang senang adalah perubahan bentuk pepejal. So, bila pepejal tu berubah bentuk, maksudnya ini topik ni apa yang menyebabkan sesuatu pepejal tu berubah bentuk. Okay. Alright. So, in this topic you will be introduced into parameter called as stress and strain. Okay. Stress and strain. Alright. Kenapa? Dalam chapter ni korang akan belajar satu formula baru. Okay, satu formula baru iaitu Young modulus yang melibatkan stress and strain. Sebelum aku fokus pada benda tu, izinkan aku masukkan dalam apa yang kita nak cover hari ni, LO 11.1. So 11.1 you will be introduced to stress and strain. So first kita nak bezakan what is stress and strain for tensile and compression force. Tensile maksudnya kita bagi dia kita tarik, lebih kurang tarik lah. Tensile macam kita tarik benda tu. Compress kita tekan. Alright, stress and strain. And then we going to discuss the graph of stress strain for metal under tension. Sebab kita nak cerita pasal solid. Solid yang paling simple adalah metal. Okay, yang paling simple kita nak kaji adalah metal. So, sebab yang lain-lain dia punya composition macam-macam. Alright. And then we going to discuss elastic and plastic deformation. Ada two types of deformation. Ada dua jenis perubahan bentuk. Iaitu elastic deformation and plastic deformation. All of this we going to discuss in this 4 questions. Alright. Sebenarnya memang tak cukup dalam soalan ni. Tak banyak pasal benda ni kan. Nanti kita akan cover juga subtopik apa tu LO 11.1 dalam soalan-soalan yang seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dia. Sebab dia ada soalan yang combination 11.1 in 11.2. So yang ini cuma 11.1 sahaja. Ada 4 soalan sahaja. Kan? So basically this LO dia akan bring into next LO as well. Okay. So alright, so tadi aku cakap aku nak memperkenalkan korang dengan satu formula baru. Formula itu yang kita panggil sebagai equation of Young modulus Y. Young modulus is equals to stress over strain. Okay, stress over strain. Alright, so dalam segi simbol dia akan tulis stress ni bentuk dia macam ni lah lebih kurang. Okay, over strain. Strain macam ni. Okay. Nama dia tak berapa pasti. Okay, Ctrl Z aku silap ni. Stress bentuk dia terbalik macam ni. Macam ni. Macam 6 kecil ni. Lepas tu, ini strain. Strain. Alright. Very good. So, stress. Apa formula bagi stress? Stress formula dia adalah F over A. Force per unit area. Yang mana strain, dia punya unit dia adalah elongation over L0. Okay, elongation ni perubahan lah. Sebenarnya dia tak kisah. Dia tak semesti elongation. Dia boleh jadi pemanjangan. Dia boleh jadi juga compression. Okay. Berapa banyak dia punya elongation dan berapa banyak dia punya compression. So, ini macam dia punya perubahan bentuk elongation ni lah E ni. Okay. So, ini formula dia daripada stress over strain iaitu stress force per unit area. So, stress ni macam pressure. Pressure force per unit area. Okay, elongation, strain ratio of elongation over original length. So, kita akan tunjuk macam mana nak pakai. Senang je. Chapter ni sangat-sangat simple dia punya calculation. Okay, sebab dia berpusing-pusing dekat formula ini sahaja. Kita pergi soalan. Nak tengok macam mana simpelnya nak buat. Okay, soalan.
Dia kata, okay, a material has breaking strain of 0.075. Strain dia tak ada unit. Kan, sebab unit atas dengan unit bawah dia sama, so dia unitless. If the wire has original length of 0.5 meter, calculate the extension. Okay, extension. Nak cari extension. Extension, elongation, benda yang sama lah. So, kita tulis sahajalah formula bagi ni. Strain is equals to elongation over L0. So, cari nilai elongation. Sama dengan. Okay. Senang sahaja. Okay, kita moving on to the next question. Question number 2. A material of diameter 2 mm support a load of 60 Newton. Calculate the stress exerted on this material. Okay, sama juga macam tadi. Kita masukkan dia punya formula. Stress is equals to F over area. Okay, F over area. Force dah tahu dah 60 Newton. Tak payah tengok lah. Area dia sebab bentuk ni adalah dia ada diameter. So, mesti bentuk apa ni? So, dia mestilah circle sebab dia ada diameter kan. So, diameter 2 mm. So, bila diameter 2 mm, means dia punya radius dia sama dengan 1 mm. Okay. So, nak kira area is equals to pi r squared. Tapi sebelum nak masukkan dalam ini, nilai r ni kena convert kepada SI unit. Okay, barulah boleh dapat nilai A and then masukkan dekat sini. Dapat jawapan. Senang sahaja. Key point dia adalah kena convert kepada SI unit. Sebelum masukkan dalam formula kena convert dalam SI unit. Because of what? Because F ni dalam SI unit. Faham Okay, kita bergerak pula ke soalan nombor 3. Laju kita gerak ni. Sebab apa? Sebab dia senang sangat. A spring has a natural length of 2.5 cm. A force of 4 Newton extend the spring to a length of 6.2 cm. What is the extension of the spring? Okay, so soalan dia, kita nak tahu dia punya extension. So, bila cerita pasal spring, dia mesti ada 4 Newton. Okay, extension. Ni kat sini tak ada masalah extension. Extension sangat senang kat sini. Extension dia berapa? Okay, kau kira lah. Aku malu kalau tunjukkan benda ni. Kan? So, extension. Dia ada daripada initial dia 2.5. Lepas tu dia jadi 6.2. Berapa dia punya extension? Malulah aku kalau aku tunjuk macam mana nak kira. Okay, so aku teruskan. Determine the force spring constant. Nak cari spring constant. Okay, F is equals to Kx. So, cari nilai K. Yang ni pun senang sangat. Kan, sebab kalau tahu dia punya extension kat sini. Sama ada Kx ataupun Ki lah. Tak kisah mana-mana kan. So, kalau kau guna E lah. Kalau Kx lah. Sama lah benda tu. Alright. C. Calculate the extension of the spring when the tensile force of 6 Newton is applied. Okay. So, right now, korang dah ada nilai K. K dah dapat daripada sini. Okay. So, gantikan je lah. Cari menggunakan formula yang sama. F is equals to Kx. Cari nilai X. Ataupun nilai E. Mana-mana satu. Okay. So, apa yang korang kena pastikan adalah since dia nak nilai K dalam Newton per meter, maka nilai-nilai extension dekat sini, semua ni korang kena convert kepada SI unit. Pastikan X or E is in SI unit. Alright. So, aku tekankan sekali lagi. So, nak bagi senang. Every time kau jumpa apa-apa nilai saja, convert kepada SI unit sebelum korang buat calculation. Cikgu, jawapan dalam sentimeter katakan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kau tulislah jawapan dalam meter ni. Jawapan sebagai korang punya panduan sahaja. Kan? Alright.
Tak ada masalah. Kalau kau boleh tak jawapan dalam meter, tak ada masalah. Janji dia punya nilai dia sama. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Question number 4. Okey, ini adalah graph of force. Okey, graph of force against extension. Alright. Ataupun dulu dikenali sebagai Hooke's Law. Pernah dengar kan Hooke's Law kan? Dah belajar dekat sekolah kan? Okey, Hooke's Law. Okey, dia adalah perubahan bentuk spring. Kan Hooke's Law ada perubahan bentuk spring. So equation pun samalah F sama dengan Kx. Okey. Sebenarnya equation dah ada negatif, tapi basically in this chapter kita tak kisah sangat pasal negative sign tu. Alright. Sebab kita tak kisah pasal the direction of the forces. So calculate the work done extending the spring with the force of 6.4 Newton. Okay. So ada beberapa cara untuk buat benda ni, tapi sebab dia bagi graf kan, cara yang paling senang adalah kita kira area under the graph. Okay. Kita kira je area under the graph. So work done. Work done is equals to area under the graph of F against X. Alright. So kiralah dia punya area under the graph. Dapat jawapan. Ini adalah cara yang paling senang. So basically bila kita tengok graph F against X, kan, graph F against X, so bila cerita pasal work done or energy, kan, kita kira dia punya area under the graph. Okay. So itu dia punya konsep. Alright. So we have finished LO 10.1. Sangat laju kan. Sebab dia sangat mudah. Kan, aku pun macam ni basic sangat. Alright. So equation yang ini tadi tu, kan, kita akan bawa pergi next LO, learning outcome yang seterusnya. Alright. So kita dah diperkenalkan. Okay, hari ni kita dah guna ini equation ni, stress F over A. Kita pun dah juga gunakan equation of strain is equal to elongation over L naught. Equation yang lain datang daripada topik-topik yang korang belajar sebelum ni. Ni je lah yang baru. Kan, tak baru sangat sebenarnya sebab stress ni dah pernah jumpa sebelum ni. Cuma dia gunakan nama lain. Alright. So that's all for today. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.